الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمي بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan manusia yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, marilah sama-sama kita menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi manusia yang dimuliakan oleh manusia. Bila mana kita jadi manusia yang dimuliakan oleh manusia, bila habisnya orang yang memuliakan kita, maka habis juga kemuliaan kita. Tapi kalau kita ini hidup dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di muka dunia kita mulia, di negeri akhirat esok kita juga termasuk dalam kalangan orang yang mulia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia sekalian, mimbar pada hari ini bukan ingin menyentuh tentang ketakwaan, bukan ingin menyentuh tentang kemuliaan, tetapi mimbar pada hari ini akan membicarakan tentang keadaan ummah pada akhir zaman ini, yaitu terkena kepada kita semua hidup di zaman manusia sudah pun tak nak kepada agama. Kita duduk di zaman manusia nak cuba untuk sedaya upaya lari daripada hukum hakam agama. Kita hidup di zaman yang mana orang nampak kata hari ni agama tak penting dah. Kita hidup di mana zaman yang manusia mengirakan bahawasanya boleh tukar benda lain dengan agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia sekalian, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang begitu hebat sekali. Nama dia Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ni seorang pemuda yang kaya raya. Sebelum daripada dia nak masuk Islam, orang di Madinah kenal habis dia. Bukan hanya kenal tuai dia ada, minyak bahu sahaja. Bila mana Mus'ab lalu di tempat tu, orang cakap kata ni minyak bahu Mus'ab. Pakaian baju yang dipakai oleh Mus'ab tidak serupa seorang habuk. Orang lain tak berani pakai serupa dengan Mus'ab pakai. Kenapa? Karena dia merupakan pemuda yang sangat kaya di kota Madinah. Tetapi bila mana dia masuk Islam, tak ada sekelah habuk kain dia, duit sikit habuk pun tak ada. Ketika mana ibu dia, mak dia mai jumpa dengan Mus'ab, kata Mus'ab, kalau kamu tidak kembali ke agama nenek moyang kamu, aku tidak akan beri kepada kamu walaupun sekop pun tak sewi. Mus'ab kata kepada mak dia, dia kata, Ummah, wahai mak, lau indaki mi'atu nafsin
wa kharajat wahidatun tilwa ukhra ma kharajtu min dini Muhammad. Ibu, kalaulah ibu ni Allah Ta'ala bui kepada ibu 100 nyawa, ibu mati kemudian hidup kembali, ibu mati kemudian hidup kembali, aku tidak akan keluar daripada agama ini Muhammad. Ini nak sebut kata orang hidup pada zaman Nabi SAW, walaupun harta dia habis, walaupun pakaian dia habis, walaupun tak tinggal sikit habuk pada diri dia, tapi tak sanggup tinggal agama yang mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita tengok pada zaman kita pada hari ini, berapa ramai orang yang tinggal semaya fardu kerana dek jual dinak. Berapa ramai orang yang tinggal solat berjemaah kerana kerja dunia. Berapa ramai orang yang tak berasa penting tentang amal ibadah, sanggup untuk qada sembahyang. Kenapa? Tak ada orang nak semaya, tak ada orang nak semaya zuhur, tak ada. Kena duk pecum. Tak ada orang nak semaya asar, kena kereta lekat duk tengah jalan. Tak ada orang nak semaya sujud, kena letih kerja di tengah hari. Tak ada nak mari semaya jemaah Isya pun tak ada. Kenapa? Duk makan nasi dengan ahli keluarga. Bila mana sampai subuh esok, tak ada pula semaya subuh. Kenapa? Marah letih, tak bangun subuh. Ini umat pada akhir zaman. Penyakit-penyakit yang kita duk rasa kata ni bukan penyakit. Kita duk takut ke COVID, takut ke penyakit-penyakit yang Allah Ta'ala juga yang jadi penyakit tersebut. Tetapi penyakit umat akhir zaman pada hari ini ialah penyakit tidak mahu kepada agama, tak seturut agama, tak seikut ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penyakit yang sangat besar. Penyakit yang kita kena cari doktor untuk mengubat. Tak ada doktor yang umur sakit boleh pubat orang yang tak seh pada agama, melainkan dia kena mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu ubat dia. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, kita tengok dalam berita beberapa hari yang lepas, orang yang beragama Islam daripada kecil lagi, hidup sezaman, hidup sekeluarga, mak dia Islam, pak dia Islam, abang dia Islam, tapi dia cakap tubik daripada agama, tak seh kepada ajaran agama. Kenapa berlaku perkara yang sedemikian rupa pada ummah kita pada hari ini? Kenapa berlaku sedemikian keadaan di umat akhir zaman pada hari ini? Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan ummah akhir zaman ketika di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan umat akhir zaman. Kemudian sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin nahnu yauma izin?" Ya Rasulullah, adakah puak kami umat Islam di akhir zaman ni sikit orangnya? Sahabat tanya Nabi, kata umat Islam akhir zaman ni kau sikit ke? Nabi jawab kata, la, bal antum kathir. Nabi kata bahkan umat Islam pada akhir zaman banyak. Walakinnakum ghutha, tetapi mereka itu ghutha ka ghutha itsai, seperti buih yang ada dalam laut. Ada guna tak buih? Buih berguna ataupun tidak buih? Tidak berguna buih tersebut. Itu bandingannya dibanding yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ketika zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam banyak tapi berguna tidak berguna. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, saya pernah baca dalam satu artikel majalah dikarang oleh Al-Azhar. Dia menceritakan tentang seorang wanita, seorang perempuan
yang hidup di Amerika. Perempuan ni kerja dia pelacur. Jadi pelacur. Kemudian dia duk fikir, kata aku nak buat lagu mana, nak tubik daripada pelacur ni buat lagu mana. Habis cara dia cari, lari pergi bocor tu orang tu. Pergi bocor ni orang hamak. Pergi situ dia mau ambil igat. Maka dia ni pergi jumpa satu kitab buku yang berkaitan dengan Islam. Ambil buku tadi dia baca. Dia baca buku tadi, masuk Islam dengan sebab dia baca buku. Bila mana lama zaman dia duduk dalam Islam, perkataan yang dia ucap, dan saya sangat sedih bila mana baca perkataan tersebut. Dia kata aku nasib baik masuk Islam dengan sebab aku baca buku, bukan dengan aku tengok umat Islam pada hari ini. Ni benda yang hakikat berlaku pada zaman kita. Orang tengok kata kita ni Islam di bab cacun, tapi kita Islam semua dah. Siapa orang lain hari ni berapa banyak dengan kita tubik daripada masjid, pergi berjalan kepada orang tepat yang bukan Islam, orang masuk Islam dengan sebab tengok kita? Ada ke tak? Orang masuk Islam dengan sebab tengok kita je. Sebab apakah berlaku sedemikian rupa? Hari ni orang tengok kita tak ada berasa nak masuk. Kau tubik dah. Kerana kita hari ni jauh daripada ajaran agama. Tengok pemuda-pemuda hari ni mula dah tak sel dah mengaji agama, tak sel dah. Bahkan mak pak sendiri pun tak penting dah anak mengaji agama ke tak, ikut dia lah. Cuba kita tengok kiri kanan kita. Takdir kata kita hari ni mati habis kita ni. Siapa yang nak ganti tempat kita duduk semaya ni? Ada tak? Orang yang nak guna kita lepas daripada ni, guna masjid, mari semaya berjamaah. Kita tengok di waktu subuh, siapa tak mari? Ada ke tak wakil-wakil di rumah kita yang nak mari lepas daripada ayah mati? Dalam ramai-ramai anak kita ni, ada ke tak yang nak mari ganti ayah, mari semaya fardu jemaah di masjid? Tak ada. Boleh jadi sini ada ataupun tidak. Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian, kita berada di zaman yang berlaku sungguh. Bukan saya sebut dengan berjadah ikut udara dah. Sebut dengan tidak ada dalil, tidak ada kenyataan yang berlaku sebenar, tidak. Hari ini orang buat sesuatu rasa kata agama suruh, padahalnya tidak. Saya tengok dalam satu video, ada seorang penceramah di Malaysia, dia kata seorang budak masuk curi dalam masjid. Bila mana masuk curi dalam masjid, maka ahli jawatan kuasa masjid pakai ikat dia, tamak dia pakai nak kata. Mari Tok Imam seorang. Tok Imam kata jangan kata. Panggil budak tu, aku nak kecek dengan dia. Kemudian Tok Imam panggil budak tadi. Dia kata, buat apa mencuri? Dia kata, Pok, aku tak duit. Mu duk mengaji mana? Aku duk mengaji sekolah agama. Tapi ayah aku tak duit. Esok cikgu rumah sekolah suruh cari duit untuk beli buku. Tapi aku ni tak ada duit nak beli buku esok, nak mengaji agama. Kemudian Tok Imam tadi sebut kata kepada budak tadi, dia kata, adik, lagu ni saya nak ambil kamu jadi anak angkat masjid. Kamu nak gapo, nak buku, nak duit, nak baju sekolah, nak kasut sekolah, mari cari di masjid. Tapi syarat, mu kena mari semaya jemaah di masjid, kena mari dengar orang mengajar di masjid, kena mari buat kegiatan di masjid. Alhamdulillah, selepas daripada tadi, budak yang masuk curi di masjid tadi, solat 5 waktu, tak pernah tinggal sekali habuk. Dan dialah orang yang menyapu di masjid, cuci jamai masjid, atur selipar di masjid. Budak tadi. Kalau ahli jawatan kuasa masjid katak dia tadi,
Kalau ahli jawatan kuasa masjid tejek dia tadi, budak tadi akan jadi orang yang benci kepada masjid. Siapa bila-bila? Itu ajaran agama sebenarnya. Hari ini kita suka bila mana ada orang curi, kita ambil dia bawa jalan pusing keliling masjid dengan tidak ada pakaian. Siapa yang buat? Orang Islam. Berasa betul ataupun tidak dengan ajaran Islam. Kadang-kadang orang Islam berasa betul dengan apa yang dia buat. Cuba kita tengok diri kita ni, berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Ta'ala. Tuhan turun bala serta merta ataupun tidak. Tuhan tak bayar kes. Dosa kita buat dengan Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala tak turun bala selalu dah. Tetapi bila mana sesama kita melakukan satu kesalahan, kita menghukum dengan tak pada dengan apa yang dia buat. Ni satu perkara yang orang rasa kata ni ajaran agama. Berasa kata ni kena dengan agama. Siap bawa daripada mula tubik daripada mana? Tubik daripada pintu masjid pergi ke hujung kampung, wak masuk klik sejid mula. Ini kita duduk dalam zaman orang mula tak seh kepada mengaji agama. Kita duduk di zaman yang mana orang muda-muda tak suka dah mengaji agama, tak suka. Tak seh tu, bahkan ibu ayah sendiri pun bila mana tanya anak tubik daripada rumah nak pergi ke mana, dia kata nak pergi Nara. Kelik mari soalan mula-mula kita tanya kepada anak kita hak pergi Nara. Kita biasa tanya dak semaya dak lagi? Kita biasa tanya dak semaya dak lagi ni? Dak, kita tanya apa? Duit hak ayah hui tadi lebih apa kau? Hadirin sidang jamaah Jumaat yang berbahagia sekalian. Saya sebut ni untuk sedarkan diri saya. Sebut untuk baiki diri saya. Bukan saya sebut kata saya ni orang molek, tidak. Bahkan saya lebih berdosa banyak berbanding dengan hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita muhasabah diri kita. Sebenarnya kita ni duduk di bawah tanggungan, di bawah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar ataupun tidak. Ataupun kita ni berada di dalam orang yang hari ini suka untuk jauhkan diri daripada agama. Sebab itu, bila mana ada tempat mengaji agama, kita kena bawa anak kita pergi sekali. Bila mana ada tempat yang membicarakan tentang hukum hakam agama, kita kena bawa isteri kita mai sekali. Bila mana ada tempat kebaikan, kita bawa anak kita pergi sekali. Tujuannya untuk apa? Kita nak bawa semua ahli keluarga kita dan ahli kampung kita ni masuk syurga perhabis. Tak say kita masuk syurga saya kita. Bawa bini kita kacau dak menikah, belanja mahal. Datang-datang dia masuk neraka, kita masuk syurga. Suka kita begitu. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Marilah kita pakat-pakat muhasabah sebelum daripada kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada Tuhan nak ambil nyawa kita, kita tinggal benda-benda hak molek kepada anak cucu kita. Kita tinggal benda-benda yang Mekah yang mereka itu akan guna supaya bila mana kita masuk dalam kubur esok, dia berjalan di atas muka dunia boleh pahala kita. Dia berjalannya. Jalan gimana? Jalan lagi sejak. Jalan lagi dengan orang mengajar. Mak pak hak duduk dalam kubur boleh pahala anak jalan lagi sejak. Jangan kita tinggal kepada anak kita dengan pahala, dengan dosa berjalan kepada tempat-tempat maksiat. Kita duduk dalam kubur, mak pak duduk dalam kubur, boleh dosa-dosa yang anak-anak yang hidup di atas muka dunia ini jalan pergi tempat karaoke, jalan kita pergi temu dengan betina jantan, jalan pergi tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka hanya berjalan sahaja, tetapi dosa itu akan sampai kepada ibu ayah yang duduk dalam kubur nanti. Hadirin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian.
kita hidup di atas muka dunia ni tak lama. Bukan panjangnya umur kita supaya dengan Fir'aun umur dia 400 tahun. Bukan panjang supaya dengan umat Nabi-Nabi dahulu, tidak. Marilah sama-sama kita ubah diri kita dan kita berazam. Sebelum daripada kita tubik daripada masjid selagi, langkah tubik dengan kaki kiri, kita berazam bahawasanya aku tubik masjid lepas Jumaat ni aku tak sewak dosa dah. Aku tubik masjid lepas Jumaat selagi aku nak bawa anak bini aku ni masuk bahtera untuk sampai kepada syurga. Aku tubik daripada masjid, keluar daripada pintu masjid sudah semaya Jumaat, aku nak ajar Al-Quran kepada anakku. Aku tubik daripada pintu masjid selagi aku nak ajar kebaikan agama kepada anakku. Aku tak saya tinggal dah. Itu benda yang kita kena azam sebelum daripada kita tubik daripada masjid sebentar lagi. Maka takat itu sahajalah khutbah yang ringkas untuk menjadi santapan rohani kita, supaya kebaikan tersebut, apa yang baik itu boleh berguna, dan apa yang tidak baik kita buanglah. Tak usah dengar, kerana saya juga manusia biasa. Ada perkara yang salah, ada perkara yang betul, itu biasa. Maka apa yang baik kita ambil dengar, dan apa yang salah dan silap itu ampun dan maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع القريب المجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعقلون، اللهم اهد قومنا فإنهم لا يتفكرون. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.